Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Chef Hazrin daripada Unilever Food Solution. So, kita masih lagi bersama dengan Encik Iqbal daripada IQ Studio, pakar fotografi makanan yang sudi berkongsi dengan kita pada episod yang lepas. Kita dah cover 3 topik. Topik yang pertama kita buat susun atau plating. Betul. Topik yang kedua kita buat props and preps. Betul. Dan yang ketiga topik lighting, pencahayaan. Okey. So kita mana yang dah tengok minggu lepas, korang mungkin dah dapat sikit info-info yang berguna yang boleh apply dalam kita punya perniagaan untuk buat iklan dalam media sosial. Jadi topik kita kali ini Cik Iqbal, kita ada cover lagi 3 topik yang mana saya percaya lebih detail. Boleh kongsikan topik apa kita nak bincang hari ni? Okey. Assalamualaikum. So hari ni saya dengan Cik Hazrin akan sharing pasal first is props. Props punya lebih detail. Maksudnya mana nak dapat? Yep. Benda-benda yang macam background kita nak guna background, dia punya alas ya. Betul, dia punya alas kain mana boleh dapat. Yang kedua adalah kita akan lebih kepada angle shooting kita. Maksudnya angle mana yang sesuai. Yep. Okey, yang ketiga kita akan cover bahagian basic editing sebab kita pun tahu tak semua gambar tu akan perfect terus. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan kupas satu persatu lebih detail lah. Lebih detail. Okey. Supaya hujung nanti rancangan ni ataupun episod ni setiap seorang daripada grup ni akan boleh shoot. Itu yang paling penting. Okey. So 3 topik ni tadi, yang pertama dia apa tadi? Pertama adalah props and preps. Props and preps. Yang macam mana nak dapat. Props and preps ni kita nak cerita pasal dia punya layout dia tu. Betul. Dia punya alas dengan kita punya dinding dia tu lah, wall itu. Dekat mana kita nak beli. Sebab tadi kalau kata minggu lepas kita tengok dia ada colour-colour. Betul. Kita akan tunjukkan sebentar lagi dekat mana nak beli, warna apa yang ada dan kreativiti macam mana kita boleh hasilkan untuk bagi dia backdrop so berlainan sesuai mengikut tema. Betul. Okey, yang kedua tadi kita nak cerita pasal angle. Betul. So angle ni, okey, bila cerita pasal makanan, kita tengok iklan macam-macam angle dia. Ada yang 45 degrees, ada yang top degree. So kita nak tahu juga angle mana yang bersesuaian dengan makanan yang kita nak jual. Kita tak boleh main tembak je, betul tak? Kadang-kadang bila makanan yang macam contohlah ya, kalau katakan burger. Burger ni dia layer by layer. Betul. Kita tak boleh shoot bertegak. So kalau kita ambil daripada atas, kita nampak ban je lah. Jadi pandangan mata tu sebenarnya main peranan. Kat mana kita nak letak ke angle makanan tu, nak letak tegak ke ataupun on the top. Macam tu lah. So yang ketiga, yang terakhir tadi editing. Kita nak edit gambar, nak bagi nampak hidup. Mungkin kita perlukan lagi cahaya, nak adjust kat situ. Tapi kita tak guna apps, Cik Iqbal. Yang ni apa yang kita cuba ajar ini, apa yang ada dalam phone saja. So tu yang paling mudah. Kita tak perlu nak install apps editing yang nak buat lebih detail lah. Betul. Jadi kita gunakan dalam phone punya editing. Kita nak adjust dia punya balance, color lah, dia punya saturation lah, ya. Betul, sedikit sebanyak kita akan sentuh pasal tu nanti dalam editing. Okey. Jadi kalau macam untuk kita sedikit pendahuluan untuk preps dengan props ni sebenarnya. Okey, kita kena pilih sesuatu ni based on theme. Tema dia tu. Kita ada tema kita sendiri. Kalau orang jual western, dia punya theme dia mungkin ke western saja. Ya. Kalau orang yang jual masakan kampung mungkin lebih kepada kampung punya feel. Betul. Kan? Jadi ataupun orang yang masak ataupun jual cookies ke jenis-jenis dessert lain pula dia punya tema warna semua main peranan nak bagi ceria kan? Betul. Jadi salah satu tips yang patutnya kita kena tahu adalah sebenarnya kita kena konsisten. Okey. Maksudnya tak bolehlah kita sekejap kelabu, sekejap hijau, sekejap merah, sekejap pink. Ini cerita pasal backdrops dia? Ya, betul. Okey. Maksudnya kalau lah contoh kita cerita pasal masakan kampung, kita biar dia konsisten dengan masakan kampung ni. Maksudnya tak adalah sekejap gelap, sekejap cerah, sekejap ni, tak ada. Itu tips yang kita kena shoot, kena fikir dulu. So sebelum apa-apa shooting, benda-benda ni yang korang perlu prep dulu, kena fikir dulu, siap-siap plan dulu mana satu dan mana satu yang perlu kita buat. Okey. So sekejap lagi Cik Iqbal akan tunjukkan backdrops apa yang dia ada yang kita boleh dapatkan beli dekat luar. Banyak kedai ada jual. Betul. Okey, jadi sekarang ni kita tak nak buang masa lagi. Kita ada setengah jam saja episod ni. Kita nak terus pergi kepada lebih detail. Mari, jom ikut saya ke tempat penggambaran dia. Alright.
sekarang ni kita dah pergi ke tempat penggambaran dia, tempat kita nak shoot. Tapi sebelum tu macam kata Cik Iqbal tadi, dia nak tunjukkan props apa yang digunakan untuk bagi tema yang berlainan. Okey, Cik Iqbal boleh terangkan apa benda ni? Okey, ni sebenarnya saya lebih menamakan benda ni sebagai satu backdrop lah. Backdrop. So backdrop ni kegunaannya sebagai bawah kalau kita tak ada satu alas ataupun biasa kita guna meja tapi meja biasa saja, nampak tak ada apa-apa texture. So kita boleh pergi cari board-board macam ni untuk naikkan seri dia lagi. The reason kenapa kita kena letak benda-benda yang macam ni because of kebanyakan tak semua orang ada meja kayu yang sesuai ataupun tak satu meja ni boleh guna untuk pelbagai tema. Jadi kita gunakan benda macam ni boleh ubah-ubah. Contohnya kalau kata di kedai, meja dia kan meja empat segi plastik tu kan. Betul. Dengan warna krim tu kan. Kadang warna krim, kadang warna biru. Takkan ada 10 disk semua background sama. Jadi tujuan dia inilah dia nak bagikan naikkan seri dalam gambar tu. Betul. So benda-benda ni sebenarnya tak mahal. Dekat mana nak beli benda ni? Okey, jujur cakap ni sebenarnya cardboard biasa saja. Cardboard. Okey, cardboard biasa. Kosong. Kan, cardboard biasa yang keras sikit dan boleh didapati di kedai stationery. Kedai lah tulis. Kedai lah tulis. Kan? So korang boleh dapatkan cardboard ni, kita bagi pelapik lah untuk backdrops dekat kedai stationery. Kedai stationery dia ada pelbagai saiz dan pelbagai warna. So sebagai contoh kita boleh tengok kat sini, hitam ni biasalah. Memang confirm kena ada hitam. Bila kata hitam ni plate nak kena putih lah, baru dia nampak. Baru dia ada kontras kan. Ataupun kita boleh untuk gambar moody boleh pakai background yang gelap-gelap macam ni. Okey, kemudian kita ada beberapa colour lah. Korang boleh pilih lah colour apa yang bersesuaian dengan korang nak buat. Sebab dia banyak sangat colour, cuma kena ikut kreativiti. Benda-benda macam ni. Ni pun ada corak-corak Yang corak macam ni adalah yang dibuat sendiri. Okey. Buat sendiri. Okey, corak-corak macam ni kita tanpa latar board je. Sebabnya tak semua rumah orang ada dinding yang lawa. Jadinya benda-benda macam ni boleh dapat. Saya tak nak promote nama kedai tapi boleh dapat kat kedai-kedai stationery lah. Stationery. Memang benda ni wujud. So nampak dia bagi kreatif, buat kreativiti sendiri, nak bagi benda tu nampak naik 3D punya design. And costing benda macam ni saya rasa bawah RM10. Okey, murah. Taklah mahal sangat. RM15 lah lebih. Benda boleh pakai banyak kali kan, tak ada masalah. Boleh pakai berulang kali, boleh lap, kalau tumpah pun so mana kata board ni kita boleh hias ni ikut kreativiti kita tak? Boleh. Kalau macam board macam ni pula, saya cadangkan masing-masing boleh try untuk tambah sedikit texture ataupun colour yang berbeza supaya dia tak adalah nampak plain. Plain ni bagus tapi bukan untuk semua keadaan. So, tambah texture tu maksud dia macam mana? Gunakan plaster ke? Mungkin boleh pakai plaster, boleh pakai spray sedikit kan. Contoh yang spray kita boleh tengok ni, warna pink ni. Kita nampak macam asal dia pink Asal dia pink, nampak macam kotor je sebenarnya macam ni. Tapi percayalah dalam kamera dia lain rupa dia. Okey. Dia akan nampak sedikit benda tu macam ada sedikit depth. Padahal ni hanyalah pakai spray. Mana tembak spray sikit-sikit cukup. So ni kreativiti. Benda ni tak dapat kat kedai. Ini kena buat sendiri kan. Ini kena buat sendiri. Basic dia ni kita buat sendiri, olah sendiri. Okey, contoh kan. So sama juga macam contoh yang saya boleh bagi lagi satu contoh ini yang tadi. Contoh macam ni. Ini pun sama. Ini semua based on spray. Maknanya asal colour dia colour cream ni lah. Colour kelabu. Lepas tu tembak. Lepas tu kita tembak sikit. Ada campur hitam, ada campur silver sedikit. I see. So bagi dia ada sedikit, bukanlah dia nampak plain. Itu saja. Bagi dia hidup. Bagi dia hidup. So ni tips-tips yang berguna untuk kita, untuk saya sendiri juga. Sebab saya tak pernah guna benda-benda macam ni. Selalu kita guna alas meja je. Taruh shoot. Tapi bila ada benda lagi satu boleh tengok. Ni contoh. Ni untuk wall lah. Ni untuk wall lah contoh. Ini sebenarnya kalau orang tanya saya ni benda ni. Ni vinyl kaki. Vinyl kaki, vinyl lantai. Vinyl lantai yang kita letak dekat atas board tapi dia ada texture. Sekarang benda-benda macam ni mudah dah dapat. Jadi kita boleh dapat satu background macam dinding kita dinding kayu. Itu yang sekarang ni mudah untuk dapat benda-benda macam ni. Okey. So benda ni memang dah siap ada macam ni lah pattern dia. Dia pattern yang tinggal lekat je. Okey. Mudah je. Alright. Steady. Okey. Kalau yang lagi satu nak try tengok adalah bila yang kita olah guna plaster. Cuba tengok macam mana plaster tu. Plaster dia macam ni. Kalau kita tengok. Ni corak plaster. dia. So kalau dengan plaster ni, plaster punya ini lagi betul, ni lagi timbul dengan tekstur ni.
So ni buat sendiri jugalah. Ini semua buat sendiri. Plaster tu warna putih, ya. Plaster warna putih, kita lepas tu spray. kita spray sikit, ada yang cat sikit. I Jadinya see. kita nampak dia benda tu lebih, Yelah, dia tak rata dah. Dia dah timbul-timbul dia dah nampak 3D timbul-timbul kan. So Okey, dia okey, ada okey. dia ada artistik punya ni So sikit nak tahu sentuhan. efek dia, kejap lagi kita tunjuk macam mana selepas kita shoot gambar, macam mana hasil dia. Betul. Okey, jadi sekarang ni topik preps tu kita dah cover, props ni. Sekarang ni kita pergi ke topik yang seterusnya, apa dia? Adalah angle gambar. Angle gambar. Okay, angle yang mana yang kita sesuai untuk kita Okey, ambil. Okey. silakan. So kita akan hari ni saya guna phone saya je, tak ada guna benda lain. Pakai smartphone, tak perlu pakai DSLR yang mahal-mahal tu. Dia pakai DSLR, just phone biasa. Kalau phone kita janganlah risau nak kena iPhone paling baru ke, nak kena Android paling baru ke, tak ada isu. Mana-mana telefon pun boleh. Okey. Tak ada masalah. Jadi cuma yang paling penting adalah satu yang kita set daripada awal dulu, plating kita dah buat dengan preparation yang betul, props pun dah ada, lighting pun kita dah tahu kat mana yang sesuai. Yep. Tinggal nak shoot dengan angle yang betul, insya-Allah settle. Okey, jom kita mula boleh try tengok. So untuk keadaan macam ni, okey, kali ni kita punya sampel adalah kuih tiaw Cantonese juga, cuma yang dalam pack sebab kita pun faham dalam perniagaan ni kebanyakan sekarang pun banyak take away punya business kan. Jadinya kita fokus yang take away punya style. Yep. Kan. So kalau ikut preparation, dia punya props kat belakang tu adalah simple saja, props yang biasa. Sekarang ni lebih pada angle. First kali apa-apa saya punya serangan adalah saya akan zoom in. Maksud zoom in ni sebabnya saya tak nak ada distort bahagian-bahagian dinding ni. Ini yang saya tak nak. Dinding-dinding ni saya tak, kalau boleh tak nak lah nak kena crop ke apa semua. So saya letak nombor 2. So saya akan zoom je saja first kali. Okey, untuk makanan yang maksudnya dalam bekas macam ni tak sesuai untuk kita ambil. Okey, sebelum saya start lagi saya cerita ada, kalau ikut ada 4 angle yang biasa orang ambil untuk food ni. 4 angle 4 angle. Okay. Satu is eye level. Eye level maksudnya dia sama rata mendatar lah. mendatar. Ni eye level. Ni eye level. Tapi bila kita ambil gambar untuk eye level, untuk produk macam ni ataupun untuk makanan macam ni, kita tak nampak apa-apa. So tak sesuai sebab dia dalam mangkuk. Yep. So cara untuk eye level ni tak sesuai untuk makanan yang bermangkuk macam ni. Yep. So apa yang dia sesuai? Contoh burger. Burger sesuai untuk level macam ni sebab kita boleh nampak sebab dia ada layer by layer kan. Satu. Macam ambil gambar kek. Betul, kek kan. Pun kita boleh nampak kek punya dalam dia macam mana, texture dia macam mana. Okey. So untuk gambar yang macam ni, saya suggest adalah ke 30 ke 45 degree punya angle. 30 atas sikit. Atas sikit. Ya. Kan? Jangan lupa tadi zoom dulu. Itu yang paling penting, zoom dulu. So dia sini pun dia nampak. Okey. Atas pun dia nampak. Betul. Dengan background pun ada nampak. Betul. Okey. Okey. Kedua, kalau kita tengok macam ni, okey. Kalau saya punya pendapat sesuai untuk macam gambar macam ni adalah 30 degree. Lebih kurang. Cuma kalau kita tengok, kita tak naklah ruang kosong banyak sangat dekat keliling ni. Yep. Nampak macam boring. Jadinya kalau saya akan dekat ni sikit. So saya simple punya setup saja. Ada belakang nampak sikit background, kita tahu ingredient dia sikit, tak payah main banyak. Tapi main fokus kita kalau boleh kita biar dia dekat center. So maksudnya benda ni semua dekat tengah. Ada sedikit macam chopstick, ialah bungkus, misal ada chopstick betul. Lain tak ada. So, kalau tak ada chopstick, pakailah fork and spoon pun boleh tak? Boleh, tengok makanan lah. Apa yang ada. Untuk makanan lah. Kalau nasi goreng kita tak pakai chopstick lah kan, contoh. Tapi ni untuk kuih tiaw kita akan pakai chopstick. Okey. And then just, kalau saya akan lock dulu. So sekali tekan lama-lama dekat produk. Dah tekan lama dia akan keluar ni satu ni, lock. EF lock tu apa maksud dia tu? Maksudnya dia punya fokus dia lock kat situ je. Dia tak lari jauh. Kemudian so dia dah tak blur lah dekat tempat kita fokus tu ya? Betul. Kemudian baru kita akan cerah ataupun gelapkan dia. Macam saya punya tengok keadaan macam ni dah cantik, tapi kalau nak cerahkan sikit, kita cerahkan sikit. Tapi kalau saya rasa dah cukup dah sikit saja. Cerah gelap ni yang lock tu dekat mana-mana phone pun ada function yang sama. Yes. Okey. So mana-mana Android pun sekarang pun, so kita kena tekan lama sampai dia lock. Dia akan tulis lock. Lepas tu baru kita akan cerahkan ataupun gelapkan. Itu. Okey, so kita cerahkan sikit, lebih kurang lah. So ni kita nak dapatkan lighting yang lebih terang lah kat gambar kan. Ya, betul. Sikit. Betul kan. So kalau macam saya ni, saya akan ambil macam ni lebih kurang.
dan snap. Cukup tu satu. Lagi satu saya akan lebih close up sedikit. Mungkin macam ni. Saya set balik lock. Setiap kali kita ubah tempat kena set balik lock. Cerah sikit. Saya tengok mata saya pun dah sengit, minta maaf. Okay, ni nombor 2. Ni gambar yang pertama. Ni gambar yang kedua, ni gambar yang pertama. Okay, ni tak ada sentuh editing lagi. Editing kita tak sentuh lagi lah. Kita baru nak ambil angle je ni. Angle je ni. So ni tadi adalah 30 degree lebih kurang. Lebih kurang macam ni lah, 30 degree. Ataupun kalau lah contoh mangkuk dia lagi dalam, anda boleh go tinggi sikit lagi. So jadi ke 45 degree. So ni pun boleh juga dipakai. Lock balik. Cerah sikit. Ambil. Kalau anda perasan memang saya akan pakai zoom ni. Saya tak pakai yang jauh sebab saya tak nak ada gambar-gambar tepi ni, tingkap semua ni saya tak nak. Saya terus fokus pada makanan. Cik Iqbal, saya ada satu request. Di game Peniaga Masak Padu punya group, sekarang ni kita ada buat kontes peraduan. Hidangan, ambil gambar hidangan berserta dengan produk Knorr Pasti Sedap. Jadi mungkin kita boleh bagi tips dekat mereka yang nak masuk peraduan ni, macam mana gambar dia nak ambil dengan ada background yang ada produk, ada gambar sebagai salah satu syarat Knorr Pasti Sedap mesti ada. Dan dengan backdrops yang kita ada ni. Kalau dalam kes kita sekarang ni, ini adalah masakan ataupun jenis yang stir fry berbungkus dalam bekas kontainer. Jadi bila kita tahu tadi kita tak boleh ambil daripada bawah ni. Maksudnya daripada eye level kita tak boleh nak ambil. So kita kena ambil antara 30 ataupun ke 45 degree punya gambar kan. So apa-apa yang kita kena buat ni, benda ni paling last kita letak. Kenapa? Sebab kita kena set dulu mana angle yang sesuai. So kalau kita tengok balik tadi, contoh saya zoom in. Contoh macam ni. Kita dah tahu saya nak masuk background, kena ada. Makanan pun kena ada juga. Tapi ni tak masuk ni. Produk tu. Produk tak masuk. Takkan dia nak letak terlampau dekat macam ni kan? Nanti krem lah gambar. Nampak sangat nampak sangat tak best. So kalau saya akan alih dulu. Saya akan jauhkan sikit makanan ni. Okey. Yang ni sebagai backdrop kita, lebih kurang kita jauhkan sikit. Saya akan turunkan sikit. Turunkan angle tu. Turunkan angle. Tapi still lah lebih kurang dalam 30 ke 45 degree punya ni. Tapi bukan eye level lah. So eye level tak nampak makanan tu. Kalau ni baru you boleh nampak makanan. Still zoom, tambah balik chopstick. Dia sebenarnya ubah sikit sangat. Kita kena main lah tengok kan macam mana rupa dia. Nampak kan no tu kat belakang. Kalau saya lock. Saya lock sikit. Ambil. Itu satu. Itu nombor 2. Tengok hasil dia. Pun dah boleh nampak dah. Macam ni lah yang kita nak jadi kepada anda semua yang nak masuk kontes kita tu, ni salah satu tips ni Cik Iqbal dah bagi. Tak masuk juga tak tahulah kan. Gambar dah cantik kan. Lepas tu submit dekat kita punya group. Okey, ini yang props kita dah ada untuk tapau. So tadi kita nak pergi tengok pula yang jenis yang on the plate. Boleh? Mari kita pergi tengok sekarang. Jom kita pergi tengok on the plate pula. So untuk on the plate pula, so dengan backdrops yang berlainan warna, kita saja bagi mood yang lain sikit lah. Orang kalau orang tanya saya ni kenapa ada tiba-tiba ada lampu ni kat tepi ni, ni bukanlah lampu. Saya assume ni adalah cahaya matahari sebab kita orang punya tingkap kat sini adalah tinted. So cahaya ni memang tak kuat. So saya anggap ni sebagai ni tingkap kurang sebenarnya. Tapi kalau kata diorang nak beli lampu lah yang paling murah lighting, basic punya, berapa anggaran kos dia? Dalam 100.5. Boleh saya tunjukkan contoh tak macam ni contoh dia? Kalau macam ni punya agak mahal sikit. Ini LED. Ini LED. Dia jenis macam ni pakai mentol saja. Dalam 100.5 rasa saya yang tak silap. Siap sekali dengan dia punya ni. Yes, betul. Cuma dalam dia pakai mentol, dia bukan LED. Seperti yang ni kita gunakan LED 100.5 anggaran lebih kurang. Kalau LED ni dalam 300 lebih. Ada yang murah lagi, dia bukan pakai LED lah. Bukan, dia pakai mentol. Jadi ini semua ni support lah.
Kalau kata Tempat gelap ke, tak ada tingkap ke. Ini kalau korang memang nak fokus banyak nak guna untuk buat photoshoot, boleh saja belilah. Betul, Kalau sebagai tidak, satu investment. guna apa yang ada dekat restoran, pakai buat dekat tepi tingkap ke apa ke yang boleh dapat cahaya yang betul-betul cukup. Ini kita nak support je lah sebab kita dalam studio kan. Betul. Okey. Lighting kita dah cover kat situ. Sekarang ni ini dia. Okey. So untuk makanan macam ni sama juga. Cuma makanan macam ni kita ada option untuk pergi daripada 30 ke 45 degree hingga ke 90 degree. Boleh 90 degree ni daripada atas dengan nama lainnya flat lay. Okey. Okey. Jadi ini terpulang kepada keperluan dan ni. Kalau orang tanya saya apa kegunaan flat lay ni boleh nampak the whole process lah senang ceritanya. Kalau kita nak letak, nak susun semua ingredient satu demi satu kat dalam tu, orang boleh nampak. Lagi satu sesuai dia adalah untuk makanan-makanan yang seperti pizza. Okey. Daripada depan selalunya memang tak akan boleh nampak, eye level tak akan boleh nampak. Kita hanya boleh nampak dia punya topping daripada atas saja. Jadi untuk kegunaan setiap angle ni sebenarnya beza dia dekat makanan. Jadi bila beza dekat makanan ni untuk kita emphasize mana satu makanan yang sesuai untuk digunakan 30 degree ke, 45 ke, ataupun 90 ataupun high level. Jadi terpulang dengan makanan masing-masing. Kalau kita cakap kebanyakan sekarang stir fry dalam mangkuk, so saya punya cadangan adalah 30 ke 45 degree. Tapi tak ada masalah untuk pakai 90 degree. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay, so sebagai contoh macam ni kita akan ambil ni dua angle. Satu 90 degree daripada atas, satu lagi adalah daripada depan 30 ataupun 45 degree. So kalau macam biasa kita ambil macam ni, first kali yang akan saya buat, saya akan zoom in. Nak tak nak saya akan zoom in. Okay, ini yang first kali zoom in. Tapi saya rasa sebelah sini agak kosong. Saya pun tak berminat dengan benda-benda kosong ni sebab dia nampak macam boring. Ada benda something wrong. So saya akan ambil side sedikit. Okay, side sedikit seperti biasa. Kita akan lock. Lock. Serahkan sikit. Kalau contoh. So kalau boleh backdrop tu kita nak nampak penuh lah kat belakang tu kan. Jadi kalau nampak kosong tu kita tukar angle tu. Betul. Sebab kadang-kadang kita kena sendiri yang main. Mungkin belah sini sesuai, mungkin belah sini sesuai, tapi dia punya asas adalah 30, 45, lepas tu sampai ke atas 90 lah. So itu dia punya asas dengan high level lagi satu. Kiri atau kanan tu ikut kesesuaian. So kalau macam case macam ni, saya nak nampak sikit background dia tu, saya memang ambil sikit kiri, sedikit ke atas. Kalau makanan, okay, kita boleh letak pada lebih kurang kepada tengah punya area supaya orang boleh nampak fokus kita dekat situ. Itu yang tak nak. Saya tak nak letak makanan dekat bawah macam ni. Sebab nantinya ujung-ujung backdrop ni yang lebih fokus. So kita punya fokus adalah hero kita dekat pinggan. Betul. Ini kita panggil hero ya. Okey. Lepas tu kena make sure bila kita shoot tadi kan kita buat plating. Okey, untuk nasi punya plating, protein selalunya akan ke depan sedikit. Maksudnya orang akan nampak protein ni. Maksudnya kat ini adalah daging. Protein biasanya orang akan ke depan sikit. So kena nampak protein tu. Okey, ni nombor 2. Okay, lagi satu kita try. Kalau daripada atas daripada atas. Saya zoom in sikit. Ini daripada atas. Okey. So hasil dia boleh try tengok. Ini daripada atas. Kadang simple je dengan benda macam ni. Kadang-kadang kalau rasa dekor ni tak tahu tak diperlukan, tak payah letak. Tak payah nak letak condiments ke apa. Tapi selalunya nampak kosong. Jadi kebanyakannya orang akan letak sikit tak banyak pun. Untuk lebih kepada penambah rasa. Jadi di bahagian yang kosong-kosong kat depan pinggan ni kita boleh crop ke? Boleh. Kalau saya akan crop nanti kemudian. Okey. Untuk itu untuk editing lah. Nanti kita akan touch tu. Sebabnya kebanyakan kadang-kadang ada setengah orang bila dia dah buat macam ni, dia nak bagi dekat editor, nak suruh letak tulisan ke. Kenapa
kenapa saya tinggalkan ruang kosong? Sebabnya contoh dia nak tulis nama masakan ni adalah nasi. Ya, harga nasi berapa siap kan? Ataupun harga RM8.90. Nama kedai ke? Yep, watermark dia lah. Logo kedai ke. Okay. That's why ada ruang-ruang kosong yang saya tinggalkan. Alright. Okey. So ada lagi satu contoh. Okey, sebagai satu contoh, ini adalah yang kuih tiaw Cantonese juga. Cuma kita cuba color bukan earth color. Macam saya sebut dalam first episode, kalau boleh kita try main earth color. Maksudnya color yang neutral. Tapi apa jadi kalau kita tukar color yang vibrant, color yang contohnya macam ni lah, lain macam sikit. color terang Color terang. Alright. So cuba kita tengok apa hasil dia kan. Kalau macam saya kat sini, ini lagi lah, saya tak ada letak apa-apa dekor, saya hanya letak kain. Okey, kain ni salah satu props yang boleh dipakai juga. Kain ni, untuk kegunaan kain ni lebih kepada memenuhi ruang-ruang yang kosong. Dia nak support dia punya gap tu lah. Betul. Okay. So tak adalah dia nampak kosong saja habis. Jangan dia pakai kain lap kaki je sudah Cik Iban kan. Betul. Parah ni. Betul. So kain ni pun saya akan tunjuk sampel kejap lagi macam mana. Okey, saya lock dulu. Lock makanan, kita cerahkan sikit. Okey. Ini satu, dua. Okey. Nanti kita tengok macam mana rupa dia dekat bahagian ini. So kita dah ada satu bahagian. Ini yang color vibrant, ini yang color earth color lah, tapi gelap sikit untuk nasi goreng flat lay. Lepas tu kita ada 30 degree, lebih kurang 45 degree. Ini ada 30 degree, ini 30 degree. Okay, untuk yang ni. And then yang awal-awal tadi ada makanan yang dalam bekas. So kalau lah orang cakap lepas ni untuk susah peniaga untuk ambil gambar ni, saya rasa tak susah mana. Benda yang boleh dibuat. Yang penting kita tahu teknik dia. Betul. Okay. So jadi saya ada soalan juga saya nak tanya. Okay, ada soalan. Selain ambil gambar tegak, kalau kita ambil gambar melintang boleh tak? Boleh. Tapi tak akan ada banyak kosong kan? Terlalu banyak kosong, and then kita akan pakai banyak backdrop punya area. Contoh macam ni, boleh je ambil melintang, tak ada masalah. Cuma kita lebih sekarang ni kegunaan kebanyakan dekat online. Saya masuk sedikit lah ni. Bila kita letak dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, bila kita letak gambar tu melintang, jumlah yang keluar kat skrin kita sangat kecil. Oh, okey. Sebagai contoh, saya imagine kan, tolong kalau tengok macam ni, anggaplah gambar tu adalah gambar melintang. Okey. So gambar melintang tu dia akan keluar besar ni je. Kalau kita lalu kat newsfeed kita, lebih kurang besar macam ni je sebab dia melintang. Okay. Tapi kalau lah contoh ambil gambar ni adalah gambar melintang, so kita akan dapat besar macam ni gambar. Orang akan nampak lebih tertarik dengan gambar yang melegap. Ini salah satu tips lah untuk social media. Okey, faham. Okey. So untuk lepas ni kita akan terus beralih kepada, ada soalan lagi ke? Soalan dari saya setakat ni saya faham. Okey. Tapi mungkin yang sedang menonton ni nanti kalau dia tak faham, dia tanya, dia akan type dekat ruangan komen. Okey, sila type kat ruangan komen. Saya akan cuba bantu mana yang memerlukan bantuan dan cuba menjawab mana yang boleh saya jawab. So sekarang ni kita dah dapat preps and props kita dah buat, angle pun kita dah buat. Sekarang ni tinggal nak buat editing. Macam mana nak edit. Okey. So untuk editing ni, saya suggest kita beralih kepada depan sana supaya kita dalam duduk ni boleh nampak apa yang kita boleh buat lebih mudah lah. Okey. Lebih mudah untuk kamera tengok kita Alright guys, kita jumpa dekat tempat depan sana. Jom. Okey, kita datang dengan bahagian topik kita yang terakhir. Kita nak buat editing. Okey, ni yang paling shock ni sebenarnya. Gambar dah cantik, angle dah baik, props pun dah cun. Sekarang ni kita nak bagi final touch up sikit. Final touch up. Okey. So kalau orang bertanya dengan saya perlu ke guna apps yang tertentu, saya tak suggest benda, bukanlah tak suggest, mungkin ada kelebihan tapi susah untuk orang belajar terus menerus. Ambil masa. Tapi saya juga cadangkan gunakanlah apa yang ada dalam telefon anda sendiri. Sebab lebih lebih mudah, kedua diorang lebih faham sistem diorang sendiri. Jadi ini lebih bagus. Okey. So saya mulakan dulu dengan satu gambar yang kita ambil tadi.
No pula. Ni lah, kuih tiaw Cantonese. Okay. Ada background keno pasti sedap. Ada background no macam tu. Okey. So untuk editing ni saya tak ada pakai apps atau apa, saya hanya type edit macam ni. First kali benda yang kita buat untuk editing adalah crop ataupun sengit ataupun tak sengit, itu paling penting. Kita tak nak orang tengok gambar kita kena teleng kepala. So first kali kalau saya akan betulkan benda tu dahulu. So sengit tak sengit ni adalah benda sedikit saja mainan dia. Okey, lebih kurang. Alright. Okey, itu first kali. Kedua, saya try naik sikit. Itu first kali yang untuk kita buat. Kedua, gambar ni kalau ikut saya sekarang ni, cerah dia dah cukup dah, cantik dah, detail pun dah cukup. Tapi kalau nak tambah baik, boleh. So apa yang biasanya saya akan buat, saya akan naikkan sedikit shadow. Shadow ni adalah bayang, sebab saya tak nak gelap sangat shadow dia. So sebenarnya saya akan naikkan cerah sikit shadow. Itu pertama sekali. Shadow ni dekat bahagian ni lah, ya tak? Dia bahagian-bahagian yang gelap-gelap ni dia akan terang. Dia akan jadi terang sikit. Okay. Sebab saya tak nak gelap sangat. Kalau contoh saya gelapkan dia, ada jadi macam tu. Wall pun effect. Wall pun effect. Jadi kalau saya naikkan sikit. Saya tak nak dia gelap sangat. Okey. Kedua, saya akan naikkan sikit brightness. Brightness, keterangan dia tu. Terang sikit. Tapi bila kita naik terang macam ni, color dia akan jadi pudar sikit. So kita kena adjustkan color. Kalau saya akan letak saturation, tapi saya akan pergi cari vibrance. Apa beza saturation dengan vibrant ni? Saturation ni dia semua color dia akan naikkan semua benda pekat. Oh. Vibrance ni dia akan kepekatan setiap color tu. Okey. Dia ada berbeza sikit macam tu. Kalau saturation ni semua benda akan naik color dia. Semua akan naik color dia. Kalau vibrance ni dia akan cari color-color yang dominant. Color itu saja yang akan kacau sikit. Okey. So kalau macam vibrant macam ni, saya akan naikkan sikit. So yang kebanyakan akan naik, satu is nampak kuah ni naik ni color. Kedua, no ni punya color naik. Dan ketiga adalah backdrop punya ni pun color VG dia pun lebih terang lebih terang. Naik color dia. Dan yang keempat, biasanya saya akan main tipu sikit. Ini yang saya tipu ni adalah satu is sharpness. Saya akan tambah sikit. Sharpness untuk bagi dia macam mana? Apa efek dia? Sharpness ni lebih sharp lah gambar dia. Tapi ini adalah editing. Jadinya dia tak boleh tambah banyak. Yep. Tambah banyak dia akan jadi keluar noise. Jadi saya akan tambah sikit nak bagi dia nampak macam pop up sedikit. Okey. Dengan definition ni saya akan naikkan. Definition ni untuk apa pula ni? Definition ni dia untuk naikkan tekstur. Kalau awak perasan, kalau saya naik semua definition ni sampai lantai-lantai punya bawah ni. Oh, nampak detail. Tapi kita tak nak sampai that level. Yep. Kita nak nampakkan sebenarnya tekstur yang dekat makanan saja. Okey. Kalau lah kita edit ni pakai komputer, kita boleh select kita nak ni, kita nak ni. Banyak application macam tu. Tapi untuk phone punya editing, yang ni pun dah memadai. Yep. Okay. Cepat nak edit tak perlu nak lambat. Betul. Yang penting dia tahu apa dia nak adjust. Betul. Yang paling lagi satu, kalau lah contoh waktu tu adalah waktu tengah hari. So gambar akan lebih kuning. So, lebih kuning. Okey. Terlebih kuning ni saya pun macam tak berapa sesuai. Jadi saya akan edit tukar dekat warm ni. Warm ni dia punya panas ke sejuk kan? Panas atau sejuk. So kalau lah gambar tu kuning, maksudnya dia panas. Kita kena sejukkan. Sejukkan sikit. Sejukkan. Kalau sejukkan, dia sejukkan habis. Dia jadilah kalau dah kebiruan sikit nampak dia. Betul. Tapi kalau panas, dia panas habis. Dia dah jadi kuning. Kuning habis. Kalau macam dalam gambar ni, saya rasa tak ada masalah. Color dia neutral. So cukup untuk saya. Okey. So saturation memang tak payah usik sangat lah benda tu. Kalau saya tak suggest, saya tak sentuh. Sebab yalah, kadang-kadang saya sendiri suka guna, tapi yelah, kadang-kadang hasil tu nampak macam terlampau edit kuat sangat. Betul. Pada saya lah. Betul. Jadi ini kita nak main macam natural editing. Natural, orang nampak dia lebih, sebab makanan ni dia tak perlu heavy punya editing. I Makanan tu sendiri dah boleh. Betul. Dah boleh menambah selera orang sebenarnya. Alright. Kalau macam ni, cukup dah. Siap. Satu dah siap. Ni gambar yang pertama. Okey. Contoh, kita ambil color-color. Contohlah kita ambil dari satu is daripada makanan
Kalau daripada sini jangan. Okey. Okey, yang ni Ni macam mana boleh dapat gambar bokeh ni? Background blur ni kan? Background blur ni saya guna portrait. Okey. Portrait. Cuma bagus dia nampak makanan timbul tapi belakang tu hilang habis. Yep. Tapi kebanyakan yang telefon sekarang kita boleh kurangkan benda tu. So kita kali ni kita cuba try edit gambar portrait. Sebenarnya untuk orang sebenarnya, tapi boleh juga dia. Boleh pakai? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia kena ada gap berapa jauh kan? Dia punya distance dia? Betul. Kena ada sedikit gap baru dia boleh detect kat mana yang blur. Macam ni kita tengok dekat belakang semua Blur. belakang daripada Objek pinggan dia ni tu sahaja dah blur. Semua ni nampak tipu. Ya. Kalau saya akan edit. Pertama sekali saya akan ubah atas ni dia punya aperture. Okay, kalau nampak aperture kat sini 4.5. Okay, yang ni saya akan naikkan supaya dia tak blur sangat. Boleh kurangkan. Kurangkan dia punya blur biar dia nampak lebih. Tapi ni hanya capture portrait saja boleh buat ni kan? Betul. Okey. Okey, itu yang pertama sekali. Saya tak nak dia blur sangat. Kalau nak blur habis pun boleh, tapi nampak macam nampak macam terlalu menipu. Okay. Jadi ni saya akan sikitkan naik sikit, blur sikit je sikit. Okey. Bagi objek kita lebih timbul. Yep. Pertama sekali. Selesai benda tu kita akan lalui proses yang sama macam tadi. Okey, kalau macam sekarang ni saya tengok tak ada masalah dari segi cropping, mungkin sikit sajalah. Sengit sikit je lah saya tengok. Dah dapat. Okay. So saya akan pergi kepada editing yang biasa. Editing biasa saya naikkan sikit shadow. Starting dia saya suka naik shadow sikit. Shadow, vibrant. Shadow, lepas tu kita naikkan brightness sikit. Jangan naik banyak. Sebab bila kita naik banyak, terang sangat. Dia yang putih pun habis sampai semua detail hilang. So saya biasanya kalau lighting nanti saya sentuh sikit je. Okey. Okey. Ketiga is vibrance. Dan tapi kalau saya tengok sekarang dah naik, cumanya saya suka tambah bagi dia lebih pop up kan dia. Okey. Okay. Yang gambar ni saya tengok ada sedikit kuning. Jadi saya akan sejukkan sedikit dekat warna. Sikit je. Cukup. Tak banyak yang pun. Yang putih tu adalah colour putih. Itu paling penting. Sharpness saya tambah sikit. Definition pun saya tambah sikit. Dah selesai. Settle. Selesai masalah. Tengok hasil dia. Okay, kan cantik tu. Kalau ni dia boleh nampak sebelum dengan selepas. Cuba Cik Iqbal zoomkan gambar detail, nak tengok setiap bila gambar tu dekat yang dah edit ni. Dan dan dulu dia ada save dulu. Siap. Okey, contoh. So gambar ni. Okey. Kan cantik nampak dia. Nampak segala-galanya. Barulah orang cakap gambar masak sedap, gambar pun padu. Betul. Itu yang kita nak. And sebenarnya benda ni boleh dibelajar. Korang kena tengok ulang-ulang kali je kat video ni. Yep. Tak ada masalah. Tapi boleh dapat detail makanan yang macam ni. Sebenarnya dah cukup puas hati. Kalau untuk guna ni dekat Foodpanda ke mana-mana pun dah mudah. Kalau macam ni saya rasa Cik Iqbal lepas ni pada peniaga yang nak masuk kontes, dia buat cara macam ni, pening lah saya nak pilih mana satu yang boleh menang ni. Betul. Aduh, tapi tak apa, sebenarnya benefit tu untuk mereka sendiri sebab diorang boleh gunakan untuk diorang punya jualan. Betul. Kan? Betul. Supaya nanti ramai orang tengok gambar dia, kedai dia ada pun ada siap dalam tu, orang nak try makanan dia. Betul. Jadi okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Kita nak beritahulah, saya sendiri mengharapkan perkongsian kita kali ini, saya bersama dengan Cik Iqbal banyak ataupun dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memulakan fotografi sendiri. Fotografi makanan, ambil gambar sendiri. Tak perlu susah-susah, dengan cara yang mudah yang seperti Cik Iqbal berikan tips-tips yang apa yang kita nak kena buat, dan seterusnya dapat melariskan jualan di kedai anda semua. Jadi sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Iqbal. Terima kasih banyak-banyak. Harap-harap kita akan berjumpa lagi. Mungkin kalau kata ada apa-apa lagi program-program yang akan datang, kita akan jumpa Cik Iqbal. InsyaAllah. Jadi setakat untuk hari ini kita dah cover food photography untuk masak, untuk makanan menggunakan smartphone. Betul. Jadi ada apa-apa kata-kata terakhir untuk peniaga-peniaga di luar sana? Okey, untuk peniaga kat luar sana, percayalah.
gambar ni adalah satu mesej yang anda perlu buat dan untuk melariskan jualan anda. Tapi seperti masakan perlu praktis. Maksudnya bukan terus sekali terus jadi. Jadi cubalah 2-3 kali tu. Practice makes perfect lah orang cakap. Betul. Nak rasa nak dapat makanan sedap dengan nak dapat gambar yang cantik, lebih kurang sama proses dia, praktis. Alright. Okey, saya sehingga di sini saja. Kita akan berjumpa lagi di rancangan acara yang kita akan buat bawakan khas untuk geng peniaga masak padu. So, akhir kata terima kasih banyak. Berjumpa lagi dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.